Selamat sejahtera. Saya Krishnamurti Govindarajulu Sultan Azhar Shah akan membentangkan kajian kami cabaran pembelajaran dalam talian kajian kes terhadap pelajar Politeknik Sultan Azhar Shah semasa pandemik COVID-19. Kajian ini dibuat oleh orang selain saya, Puan Umar Wadi Agam dan Puan Hamidah binti Hamid juga daripada Politeknik Sultan Azhar Shah. Penyebaran wabak COVID yang melanda negara Malaysia telah berlarutan hampir 2 tahun. Situasi ini memberi impak terhadap sektor pendidikan negara yang menyebabkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di semua institusi pengajaran tinggi seperti universiti awam dan swasta serta kolej terganggu. Justru itu, Kementerian Pengajian Tinggi telah mengambil inisiatif dengan mengarahkan semua pengajaran dan pembelajaran di NPT dijalankan secara dalam talian. Namun begitu, cabaran bagi melaksanakan kaedah PJP ini bukan saja ditangani oleh pihak pendidik, malah turut dirasai oleh pelajar IPT. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji cabaran dan kekangan yang dihadapi oleh pelajar diploma di Politeknik Sultan Azhar Shah mendepani pelaksanaan PDP secara dalam talian semasa pandemik COVID-19. Pelajar-pelajar yang berlainan latar belakang sama ada tinggal di kampung atau di bandar turut merasakan proses perubahan PDP norma baru yang telah ditetapkan oleh institusi. Keadaan ini telah memberi impak kepada pelajar yang perlu menyesuaikan diri dari pembelajaran konvensional kepada pembelajaran dalam talian. Kajian yang menggunakan soal selidik melalui Google Form telah melibatkan 124 orang pelajar dari semester 1 hingga semester 5. Hasil kajian mendapati PDP dalam talian memberi kelebihan dan kekurangan yang boleh ditambah baik untuk membolehkan pelajar mendapat suasana pembelajaran yang kondusif, seterusnya dapat memberi fokus dalam pelajaran. Melihat kepada penyataan masalah, kajian ini dilakukan untuk melihat cabaran yang dihadapi oleh pelajar IPT, terutamanya pelajar Politeknik Sultan Azhar Shah yang dipanggil nama dengan singkatan PISAS dalam menjalankan pembelajaran secara dalam talian. Oleh yang demikian, pengkaji telah memperincikan permasalahan kajian secara umum yang dihadapi oleh para pelajar khususnya pelajar PISAS. Permasalahan kajian ini diperincikan kepada 3 masalah utama, iaitu capaian internet, aplikasi serta perkakasan dan emosi mereka terhadap pembelajaran dalam talian. Objektif kajian terbagi pada 3, iaitu pertama, mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pelajar PISAS semasa pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Kedua, mengenal pasti aplikasi yang sering digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran. Dan 3, mengenal pasti persepsi serta tahap motivasi pelajar PISAS terhadap pembelajaran dalam talian. Menurut Rubiah Omar 2009, kaedah e-pembelajaran merupakan kaedah PDP yang sesuai pada peringkat pendidikan tinggi pada masa hadapan, di mana ia menjadi proses pengajaran dan pembelajaran lebih efektif. Kajian ini menjadi benar apabila keadaan pandemik telah menyebabkan semua ahli akademik beralih sepenuhnya PDP kepada e-pembelajaran serta pembelajaran atas talian. Menurut Nur Halina 2020, proses pengajaran dan pembelajaran PDP yang dilaksanakan secara dalam talian merupakan cabaran bagi pendidik untuk menyesuaikan diri dengan norma kehidupan dan kebiasaan baru. Menurut Profesor T.S. Dr. Jumaidi Agun Suko 2020, perbandingan antara tahap kualiti akses internet dengan tahap kepuasan penerimaan pembelajaran dalam talian mendapati pelajar yang mempunyai tahap kualiti akses internet yang lebih baik adalah lebih berpuas hati dengan penerimaan pembelajaran dalam talian berbanding pelajar yang mempunyai tahap kualiti akses internet yang lebih rendah. Menurut Ahmad Syahirin 2021, memandangkan tidak semua pelajar memiliki jaringan internet yang baik, proses PDP secara dalam talian tidak sepenuhnya berhasil dan memberi kesan positif terhadap pelajar. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu instrumen soal selidik. Instrumen yang digunakan untuk mengumpul data merujuk kepada instrumen yang dipermudahkan daripada kajian Cook-Kenhin 2020 bagi kajian program persediaan ijazah sarjana muda pendidikan. Data diperoleh melalui
penggunaan prosedur standard yang tujuannya untuk memastikan bahawa setiap responden dapat menjawab soalan di Google Form yang disediakan. Kaedah ini memudahkan kami mendapat maklumat pelajar melalui borang soal selidik yang boleh disebarkan dengan teknologi bagi memudahkan pelajar menjawab terutama ketika pandemik COVID-19. Kajian ini dijalankan secara pengedaran soal selidik melalui aplikasi WhatsApp secara rawak kepada kumpulan pelajar di 2 jabatan yang dijawab oleh seramai 124 responden. Semua responden yang menjawab kajian selidik adalah dari kalangan pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah. Para responden berasal dari pelbagai kawasan perumahan, jantina dan tahap penggajian dari semester 1 hingga semester 5 yang terdiri daripada pelbagai kursus. Terdapat seramai 78 lelaki dan 46 responden perempuan yang mengambil bahagian dalam kajian ini. Sekarang, kita akan lihat kepada dapatan kajian. Seramai 124 pelajar telah mengambil bahagian dalam kajian ini, yang terdiri daripada 46 pelajar perempuan iaitu 37.1% dan 78 pelajar lelaki iaitu 62.9%. Pelajar 2 dapat dilihat responden dari semester yang berbeza di Politeknik Sultan Azlan Shah. Responden tertinggi dari semester 1 yang melibatkan 50 pelajar dengan 40.3%. Diikuti 33 pelajar dengan 26.6% adalah yang kedua tertinggi iaitu responden dari semester 3. Seterusnya 18 pelajar dengan 14.5% adalah yang ketiga tertinggi dari semester 4. Akhirnya dari semester 5 dan semester 2 adalah seramai 16 pelajar dengan 12.9% dan 7 pelajar dengan 5.6% dari semester 2. Melihat kepada jenis kelas yang diminati oleh para pelajar, seramai 82.3% pelajar menyatakan bahawa pembelajaran secara semuka merupakan pilihan mereka. Hanya 17.7% sahaja responden menyatakan mereka suka pembelajaran dalam talian. Ini adalah mungkin disebabkan pelajar kejuruteraan mempunyai banyak lab dan aktiviti yang melibatkan pengiraan. Jadi mereka lebih faham kalau pelajar ni, bila pengajaran ini dilakukan secara bersemuka berbanding dengan atas talian. Pada masa yang sama, interaksi di antara kawan-kawan kelas amali tidak dapat dilaksanakan semasa PDP atau atas talian. Pelajar tidak berpeluang untuk membuat laporan berkumpulan yang memudahkan mereka mempelajari sesuatu yang tidak difahami. Merujuk pada emosi pelajar semasa pembelajaran dan semasa membuat tugasan, hampir semua pelajar iaitu 87% menyatakan bahawa tugasan menjadi bebanan sama ada sepanjang kuliah atau sebahagian masa. Manakala 30% menyatakan kadang-kadang tugasan menjadi bebanan untuk mereka. Kuliah atas talian yang dijalankan pada pukul 8 hingga 5 petang dengan melibatkan amali dan menyebabkan pelajar penat terutamanya bila berdepan dengan komputer atau telefon bimbit. Beberapa kursus pada hari yang sama dengan tugasan atau latihan dalam talian dapat memberi kesan negatif kepada tahap motivasi mereka. Pada kesimpulannya, hasil dapatan kajian secara keseluruhannya menunjukkan aspek yang dikaji dalam pembelajaran secara dalam talian berada di tahap sederhana. Kebanyakan pelajar tidak mempunyai kelengkapan sumber pembelajaran di rumah seperti pencetak, komputer riba dan telefon pintar yang pantas. Cara yang baik untuk mengatasi masalah ini adalah pensyarah kursus perlu memuat naik bahan dalam Google Drive atau sumber lain yang boleh dicapai oleh pelajar pada bila-bila masa tanpa pelajar perlu mencetak bahan PDP mereka. Seterusnya, kebanyakan pelajar tidak cukup data internet untuk pembelajaran. Ini disebabkan semua kursus dalam talian memerlukan sumber internet yang banyak terutama bagi kursus yang menggunakan amali secara virtual. Antara masalah yang dihadapi oleh pelajar ialah talian internet terhenti semasa kelas, talian sesak semasa penghantaran jawapan ujian atau amali yang menyebabkan capaian internet menjadi lemah. Masalah ini menyebabkan pelajar kurang faham isi kandungan kursus, tidak mencapai objektif pembelajaran dan seterusnya tiada peningkatan dalam penilaian kursus. Untuk mengatasi masalah ini, institusi boleh menyediakan data percuma atau plan yang rendah untuk pelajar yang tidak mampu untuk membeli data internet. Sekian, terima kasih.